kita akan teruskan lagi. Tajuk kita pada hari ini ialah bersuci daripada hadas, pendidikan Islam tahun 3. Okey, Ustazah akan pastikan di akhir pelajaran ini adik-adik akan dapat yang pertama menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya dengan tepat. Yang kedua, menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil nakli dengan betul. Okey, adik-adik sila perhatikan. Terlebih dahulu Ustazah akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hadas. Okey, hadas ialah perkataan bahasa Arab. Maksudnya ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang daripada sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contohnya solat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Okey, sekiranya kita hendak melakukan ibadah-ibadah seperti solat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan sebagainya, hendaklah syaratnya suci dari hadas. Okey, kita akan teruskan lagi agar adik-adik lebih faham. Pembahagian hadas. Hadas kita bahagikan kepada dua perkara, iaitu yang pertama hadas besar dan yang kedua ialah hadas kecil. Okey, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar maksudnya ialah bersuci dengan mandi wajib. Cara bersuci ialah dengan mandi wajib. Contohnya ialah keluar darah haid, nifas, wiladah, murtad dan sebagainya. Okey, itu adalah hadas besar dan cara untuk menyucikannya. Yang kedua pula ialah hadas kecil. Okey, hadas kecil ialah cara untuk menyucikannya ialah dengan berwuduk. Okey, contohnya seperti buang air besar, buang air kecil, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan dan sebagainya. Sekiranya kita melakukan perkara-perkara tersebut, okey, dan sekiranya selepas itu kita hendak membaca Al-Quran, hendaklah kita sucikan diri kita dengan cara berwuduk. Okey, Ustazah harap adik-adik faham dan jelas. Pembahagian hadas ada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Okey, seterusnya Ustazah akan bacakan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut merupakan dalil. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Okey, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5. Okey, maksudnya dari ayat ini jelas menunjukkan Allah menghendaki kita bersuci sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Okey. Kita akan tengok hukum bersuci. Okey, hukum. Bila kita sebut hukum, sama ada dia wajib, haram, harus, sunat atau makruh. Tapi dalam tajuk kita hari ini, hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Hendaklah wajib melaksanakan bersuci sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas. Okey, seterusnya Ustazah akan sebut sebab berhadas besar. Tadi Ustazah dah sebut sikit contoh hadas besar. Okey, ini sebab berhadas besar. Yang pertama, keluar air mani. Mungkin ada di kalangan adik-adik belum faham ataupun belum pernah dengar apa itu air mani. Air mani ialah air yang keluar dari kemaluan lelaki atau perempuan. Okey, sifatnya tidak sama seperti air kencing. Adik-adik boleh rujuk kepada ibu ataupun ayah ataupun ustaz-ustazah di sekolah masing-masing untuk maklumat lanjut. Okey, seterusnya bersetubuh. Okey, ini khas untuk suami isteri. Yang ketiga, keluar darah haid dan nifas. Okey, darah yang keluar dari faraj wanita, iaitu darah haid atau darah nifas. Yang keempat, mati. Yang kelima, wiladah. Okey, ini adalah sebab-sebab berhadas besar. Sebenarnya ada beberapa banyak lagi perkara-perkara hadas besar. Ini adalah sebahagian kecil sahaja. Okey, perkara yang dilarang semasa kita dalam keadaan hadas besar. Okey, antara perkaranya tidak dibenarkan dan dilarang membaca Al-Quran selagi kita dalam keadaan berhadas.
sekiranya kita belum lagi mandi wajib, okey, jadi kita tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Yang kedua, menunaikan solat. Okey, sehinggalah kita mandi wajib, barulah kita boleh menunaikan solat. Okey, ini gambar Ustazah ambil gambar ni dari buku teks. Membaca Al-Quran, menunaikan solat, okey, itu adalah dilarang semasa kita berhadas. Okey, lagi contohnya ialah memegang Al-Quran. Okey, semasa dalam keadaan hadas besar, kita tidak dibenarkan, dilarang memegang Al-Quran. Okey, tak boleh pegang, sentuh pun tak boleh. Okey. Yang seterusnya, tawaf. Tawaf ialah amalan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Okey, itu adalah tawaf. Sekiranya kita dalam keadaan hadas besar, kita dilarang melakukan ibadah tawaf. Okey, Ustazah harap adik-adik jelas, faham. Okey, kita tajuk ini kita belajar hanya secara ringkas. Okey, seterusnya Ustazah akan terangkan juga di sini maksud perkataan. Okey, banyak perkataan-perkataan yang mungkin baru pada adik-adik yang tak pernah dengar sebelum ni. Ustazah akan sebut perkataan kekotoran. Maksud kekotoran ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria. Kita rasa diri kita bersih. Okey, rasa diri kita bersih, tak nampak kotor. Tetapi contohnya ibu yang sedang yang melahirkan anak, keluar darah nifas, kita nampak ibu kita bersih sahaja, tapi dia ialah kekotoran yang tidak boleh nampak oleh deria. Okey, tapi dalam keadaan tersebut, selagi ibu kita mempunyai darah nifas, dia tidak boleh melakukan solat dan perkara-perkara yang Ustazah dah terangkan tadi. Yang kedua, maknawi. Okey, Ustazah ada sebut perkataan maknawi tadi. Maksudnya ialah seperti berhadas kecil atau besar. Okey, itu adalah maknawi. Wiladah, melahirkan anak. Nifas, darah yang keluar ketika melahirkan anak. Semasa ibu melahirkan anak, okey, keluar bersama-sama dengan darah. Darah tersebut kita sebut darah nifas. Okey, selagi darah tersebut ada, ibu tak boleh melakukan ibadah seperti solat, puasa, tawaf, pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Okey, itu ada contohnya. Okey, seterusnya haid. Haid ialah darah yang keluar dari rahim wanita yang sihat, yang sudah balik. Okey, waktu dalam keadaan haid juga adik-adik tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara yang Ustazah dah sebut tadi. Okey, bersetubuh, melakukan perhubungan jenis suami isteri. Ini hanya untuk suami isteri. Keluar mani, air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Okey, ni tadi Ustazah pun ada sebut tadi kan pasal air mani. Okey, di sini Ustazah akan ada latihan berdasarkan nota yang telah Ustazah terangkan tadi. Latihannya senang sahaja. Okey, sila perhatikan. Okey, tulis jawapan yang betul. Jawapannya ada kat sini, ada 6 jawapan, tapi ada 5 soalan, ada 6 tempat kosong. Ustazah akan bacakan soalannya. Adik-adik sila jawab, boleh jawab dan serahkan kepada ustazah masing-masing untuk disemak, ataupun boleh semak sendiri. Ustazah akan berikan jawapannya. Hadas ialah, okey, apa tempat kosong, maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah. Okey, yang kedua, hadas terbahagi kepada, okey, kepada berapa bahagian? Tadi Ustazah dah sebut, iaitu hadas besar dan yang ketiga, antara larangan semasa berhadas ialah 4. Antara perkara hadas besar ialah, okey, banyak tadi contoh. Yang kelima, hukum bersuci daripada hadas ialah apa? Okey, tengok jawapan dekat atas. Okey, isikan tempat kosong. Okey, ini ada jawapan, cek dulu, buat dulu, lepas tu barulah semak jawapan adik-adik sendiri. Okey, sekian sahaja. Ustazah harap video Ustazah ini akan memberi manfaat kepada adik-adik semua. Okey, kepada yang masih lagi belum subscribe Ustazah, silakan klik subscribe supaya kita boleh jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum.